Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap masing-masing berada dalam keadaan yang sihat. Dan untuk pada sesi kali ini, cikgu akan fokus kepada bab 8 tingkatan 3 iaitu kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu menangani cabaran Barat. Sesi kali ini ialah tentang 8.4 iaitu keberkesanan peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran Barat. Jadi, tanpa membuang masa lagi, jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Bila kita lihat tajuk terhadap keberkesanan peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran Barat ni, kita akan lihatlah di mana peranan yang telah dimainkan oleh pemerintah tempatan dengan sokongan pula daripada pembesar negeri sebenarnya telah berjaya membawa kepada kemakmuran negeri dan sekaligus telah dapat melambatkan perluasan kuasa British. Malah selepas perluasan kuasa British pun kita dapat lihatlah di mana pemerintah tempatan ni telah dapat untuk mempertahankan institusi raja kita. Dan selain daripada itu berlaku juga kemajuan di dalam pendidikan di mana sekolah perempuan mula diperkenalkan. Malah selain daripada itu, anak-anak watan ni mula diberi peluang di dalam pentadbiran negeri ini dan akhir sekali nanti kita akan lihatlah kepada asas kepada penubuhan ketenteraan kita pada hari ini iaitu dengan penubuhan regimen askar Melayu diraja. So itulah yang akan kita sentuh dalam tajuk pada hari ini. Jadi tanpa buang masa lagi, jom kita tengok yang pertama iaitu kemakmuran negeri. Okey, kita akan fokus kepada 3 negeri ini iaitu Johor, Perak dan juga Kedah. Okey, kita pergi dulu kepada Johor. Di mana Johor ni, kemakmuran ekonomi Johor ni merupakan akibat daripada kecekapan dan keberkesanan sistem pentadbiran yang dah pun wujud pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Walaupun pemodenan dan kemajuan ni ada di Johor, namun kita dapat lihatlah di mana jati diri dalam diri rakyat ni masih lagi kekal dan juga utuh. Dan pemodenan yang dilakukan di Johor secara tidak langsung telah menarik lebih ramai lagi pelabur asing untuk melaburlah di dalam sektor pertanian komersial, khususnya dalam lada hitam dan juga gambir. Dan menunjukkan kepentingan lada hitam dan gambir ni, kita dapat lihatlah di mana Sultan Abu Bakar telah menjadikan motif lada hitam dan gambir ni sebagai awan larat dalam semua peralatan istana dan kerajaan. Ini menunjukkanlah betapa pentingnya peranan aktiviti pertanian lada hitam dengan gambir ni dalam kemajuan ekonomi Johor. Ini di Johor yang mana kita boleh lihatlah dari segi pemodenan dan kemajuan yang dilakukan oleh Johor telah membawa kepada kemakmuran ekonominya. Okey, kemudian kita lihat pula Perak. Perak ni kita akan lihatlah usaha yang telah dilakukan oleh Tengku Menteri Ngah Ibrahim di Larut dan peranan Sultan Ismail di Lembah Kinta di mana mereka telah memperkenalkan Perak sebagai pengeluar biji timah utama dunia. Ini menunjukkanlah kita kata kemakmuran ekonomi yang berlaku di Perak. Manakala di Kedah pula. Kedah ni kita akan rujuk kepada pembaharuan pentadbiran Kedah semasa pemerintahan Sultan Abdul Hamid Halim Shah dan kewibawaan Perdana Menterinya iaitu Wan Muhammad Saman di mana telah berjaya menjadikan Kedah sebagai sebuah negeri jelapang padi. Kemakmuran ekonomi di Sarawak dan juga Sabah. Okey, untuk Sarawak dan Sabah ni sebelum kedatangan Barat lagi kita boleh lihatlah di mana kegiatan ekonomi Sarawak dan Sabah ni sudah pun rancak berjalan. Malah adanya pelabuhan seperti Kota Batu, Sandakan, Kuching, Santubong, Banjarmasin, Kuteh dan Sambas telah membuktikan bahawa penduduk Sarawak dan Sabah ni sudah pun terlibat dalam aktiviti perdagangan.
Dan pelabuhan ini, antara barang-barang yang didagangkan di pelabuhan ni ialah bahan mentah, hasil hutan dan juga hasil laut. Dan hasil hutan ni biasanya diusahakan oleh penduduk tempatan sendiri. Nah, selain daripada tu, mula ditemui hasil bumi pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 seperti antimoni, emas dan arang batu. Bila ditemui hasil bumi ni, inilah yang menyebabkan nanti kuasa barat mula melihat Sarawak dengan Sabah ni ada potensi ekonomi. Mulalah dia nak meluaskan kuasanya. Dan pada tahun 1820-an, Sarawak dah pun menjadi pengeksport utama emas, antimoni dan juga sagu. Manakala Sabah pula telah menjadi pengeluar hasil hutan seperti kapur barus dan sarang burung serta hasil laut. Okey, ini kemakmuran ekonomi di Sarawak dan juga Sabah. Kita lihat pula keberkesanan peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran barat ni yang kedua, iaitu melambatkan perluasan kuasa British. Di sini kita akan rujuk kepada dua negeri iaitu Johor dan Terengganu, di mana dengan adanya penggubalan undang-undang tubuh kerajaan Johor dan untuk Terengganu dia ada undang-undang bagi diri Terengganu, telah membantutkan usaha British dalam meluaskan kuasa ke atas negeri tersebut. Okey, kenapa kita kata kedua-dua undang ni membantutkan usaha British? Ini dapat dilihatlah di dalam kandungan undang-undang tu, di mana kawalan undang-undang tubuh ni telah menyatakan dengan tegas dan jelas di situ bahawa pemerintah tidak boleh menyerahkan negeri kepada kuasa asing. Bila kita kata pemerintah tidak boleh menyerahkan negeri kepada kuasa asing, maka tak bolehlah diserahkan kepada British. Jadi British tak boleh nak meluaskan kuasanya. British mula berjaya untuk meluaskan kuasanya dengan menempatkan penasihat British di Johor selepas kemakatan Sultan Abu Bakar dan mendesak Sultan Ibrahim iaitu pengganti kepada Sultan Abu Bakar ni untuk menandatangani perjanjian British Johor pada tahun 1914. Jadi selepas 1914 barulah kita nampak nanti Johor menerima seorang penasihat British. Manakala untuk Terengganu pula, British berjaya meletakkan penasihat British di Terengganu ni selepas kemakatan Sultan Zainal Abidin III. Selepas kemakatan Sultan Zainal Abidin III ni, British telah mendesak Sultan Muhammad II untuk menandatangani perjanjian untuk menerima penasihat British pada tahun 1919. Jadi di sini bila Sultan Muhammad II menandatangani perjanjian ini, maka Terengganu pun menerimalah seorang penasihat British pada tahun 1919. Jadi kita nampak penggubalan undang-undang tubuh kerajaan Johor yang dilakukan oleh Sultan Abu Bakar dan undang-undang bagi diri Terengganu oleh Sultan Zainal Abidin III. Selepas kewafatan kedua-dua sultan ni, barulah British telah mendesak kita kata sultan yang berikutnya untuk menempatkan penasihat British di negeri tersebut. Okey, jadi ini yang kita boleh katakan keberkesanan lah dengan penggubalan undang-undang tubuh ni yang telah melambatkan perluasan kuasa British. Manakala kita lihat keberkesanan yang ketiga ialah kemajuan pendidikan. British sebenarnya lebih menumpukan kepada eksploitasi ekonomi di negara kita. Dan di sini kita lihat di mana British ni kurang memberi perhatian kepada pendidikan terutamanya wanita. Sebab apa? Sebab baginya pendidikan terhadap wanita ni tidak memberi apa-apa kita kata keuntungan ekonomi kepada mereka. Oleh sebab tu kita lihat dalam bidang pendidikan terutamanya untuk wanita, British kurang memberi perhatian. Tapi dengan desakan berterusan oleh Raja-Raja Melayu melalui Durbar mengenai kepentingan pendidikan kepada anak watan ni telah membawa kepada penubuhan sekolah-sekolah di negeri-negeri Melayu, termasuklah sekolah perempuan. Okey, di bawah ni adalah statistik yang menunjukkan sekolah perempuan di negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu 4 negeri lah Melayu bersekutu, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Dan kita lihat dalam tempoh 5 tahun daripada 1896 hingga
hingga 1900. So inilah jumlahnya yang kita boleh lihat di sinilah, di mana overall keseluruhannya dalam 4 buah negeri ini pada tahun 1896 sudah pun terdapat 6 buah sekolah untuk sekolah perempuan, dan pada tahun 1897 setahun kemudian sudah pun menjadi 9. 1898 ada 11 buah sekolah, 1899 ada 12 sekolah, manakala 1900 dah ada 12 sekolah. Itu jadi secara tak langsung akibat daripada desakanlah Raja-Raja Melayu Durbar ni telah membawa kepada kemajuan pendidikan. Okey, itu yang ketiga. So kita tengok pula untuk yang keempat, iaitu penubuhan Regimen Askar Melayu Diraja. Penubuhan Regimen Askar Melayu Diraja ni adalah hasil inisiatif daripada Tuanku Muhammad Ibni Yam Tuan Antah yang merupakan Yam Tuan Besar Negeri Sembilan pada waktu ni. Kemudian Sultan Alang Iskandar yang merupakan Sultan Perak. Yang ketiganya Datuk Abdullah Dahan yang merupakan Undang Luak Rembau. Dan yang keempat ialah Raja Chulan Ibni Sultan Abdullah yang merupakan Raja di Hilir Perak. Jadi ini pemimpin kita yang telah kita kata membawa kepada inisiatif penubuhan Regimen Askar Melayu Diraja. Raja Melayu dan pembesar Melayu sebenarnya telah mendesak British melalui Durbar dan Majlis Perundangan Persekutuan tentang keperluan pasukan bersenjata yang dianggotai oleh anak watan. Jadi pada tahun 1933, Kompeni Percubaan telah diwujudkan di Port Dickson Negeri Sembilan. Kemudiannya daripada Kompeni Percubaan ni telah bertukar menjadi Regimen Askar Melayu pada tahun 1935. Start tubuh 1933 dengan nama Kompeni Percubaan. Kemudian 1935 barulah dinamakan Regimen Askar Melayu. Dan Regimen Askar Melayu ni lah yang menjadi asas kepada pasukan tentera kita yang ada sekarang. Dan kemudiannya Regimen Askar Melayu ni telah diberikan ataupun telah dianugerahkan gelaran Diraja. Jadi hingga sekarang lah kemudiannya Regimen Askar Melayu ni telah menjadi Regimen Askar Melayu Diraja ataupun kita kenali dia sebagai RAMD. Jadi ini ya keberkesanannya yang membawa kepada penubuhan Regimen Askar Melayu Diraja. Kemudian yang kelima ialah Pegawai Tadbir Melayu. Kemunculan generasi pentadbir Melayu ni bermula pada tahun 1910 apabila adanya skim perkhidmatan tadbir Melayu atau kita kenal sebagai PTM telah ditubuhkan untuk melatih orang Melayu di dalam pentadbiran. PTM ni sebenarnya diberi hak kepada Raja Melayu ni bagi kepentingan anak-anak mereka. Di sini British sebenarnya perlu untuk mendapatkan kerjasama elit Melayu. Untuk apa? Untuk memastikan bahawa kedudukan dia ni kekal. Kedudukan British ni lah kekal dengan mendapatkan kerjasama daripada golongan elit Melayu. Dan pelantikan elit Melayu dalam pentadbiran British ni juga sebenarnya secara tidak langsung telah memberi peluang kepada mereka untuk menyesuaikan diri dengan kehendak British. Dan pada dasarnya pegawai-pegawai British ni boleh dinaikkan pangkat dan dipindahkan ke Perkhidmatan Awam Tanah Melayu ataupun PATM ni dan menduduki jawatan tinggi. Jadi itu tentang kita kata peluang yang ada di kalangan pegawai-pegawai Melayu ni untuk dinaikkan pangkat dan menduduki jawatan tinggi. Namun PTM ni iaitu Perkhidmatan Tadbir Melayu ni tetap dianggap sebagai eksklusif dengan prestij yang tinggi dalam kalangan masyarakat Melayu. Jadi itu yang kelima, iaitu tentang keberkesanannya dalam memberi lebih ramai lagi peluang kepada orang Melayu di dalam pentadbiran, iaitu menjadi pegawai tadbir Melayu lah. Okey, jadi kita pergi kepada keberkesanan kita yang keenam, iaitu mempertahankan institusi beraja.
Okey, di sini dilihat di mana institusi raja di dalam negara kita ni masih dikekalkan dan dipertahankan. Kalau kita tengok di negara jiran kita, contohnya macam di Indonesia, sistem pemerintahan beraja dia telah dihapuskan oleh Belanda. Tetapi di negara kita, institusi beraja kita masih dikekalkan dan dipertahankan. Walaupun British melakukan perluasan kuasa, tetapi perluasan kuasa yang dilakukan ni tidak menghapuskan kedudukan Raja-Raja Melayu. Maksudnya di sini, Raja-Raja Melayu masih lagi menjadi ketua bagi setiap negeri. British hanya dapat mengambil alih pemerintahan pada peringkat pembesar negeri sahaja. Jadi peranan pembesar negeri lah yang hilang, di mana peranan pembesar negeri ini telah diganti dengan pegawai British dengan penubuhan Jabatan Bercorak Barat. Walaupun setiap negeri di negeri-negeri Melayu ni kita ada penasihat dan juga residen, dan penasihat dan residen ni wajib diikuti nasihatnya, namun semua undang-undang yang dilaksanakan mesti memperolehi tanda tangan dan cap mohon Sultan sebagai pengesahan kepada undang-undang yang akan dilaksanakan. Walaupun kita kata penasihat dan residen ni perlu diikuti ataupun nasihat dia perlu ataupun wajib diikuti, namun kita boleh lihatlah di mana raja kita masih lagi ada kuasa untuk apa? Untuk buat pengesahan kepada undang-undang yang akan dilaksanakan. Jadi secara tidak langsunglah di sini kita akan dapat lihat di mana ia telah dapat mempertahankan institusi beraja. Jadi, apa yang cikgu dapat simpulkan di sini, kebijaksanaan raja-raja kita iaitu raja-raja Melayu dan pembesar negeri ini sebenarnya telah dapat menangani cabaran perluasan kuasa British, malah akan dapat mempertahankan kesejahteraan hidup rakyat. Kita boleh lihat di sini berlakunya kesepakatan raja dan pembesar yang seterusnya membawa kepada kemajuan bangsa dan juga negara. Jadi, cikgu berhenti dulu di sini. Cikgu harap kamu dapat manfaat daripada apa yang cikgu kongsikan, dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua.